Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disediakan oleh Ain Nadira binti Hashim dan Diana Batrisha binti Muhammad Yazid. Mari kita bincangkan soalan SPM dan Biologi Tingkatan 4 2011 demi kebaikan bersama. Rajah 1 menunjukkan struktur sel tumbuhan. Apakah fungsi P? P merupakan mitokondrion dan fungsinya ialah tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Jadi, jawapannya ialah C, menjana tenaga. Soalan yang seterusnya, Rajah 2 menunjukkan struktur amio BSP yang boleh dijumpai di dalam kolam air tawar. Apakah fungsi vakuum mengecut? Amio BSP hidup dalam persekitaran air tawar. Apabila vakuum mengecut, mengembang hingga mencapai saiz maksimum, ia akan mengecut dan menyingkirkan air berlebihan. Proses ini dikenali sebagai pengosmokawalaturan. Jadi jawapannya ialah C, menyingkirkan air yang berlebihan. Rajah 1 menunjukkan organisasi sel di dalam organisma multisel. Untuk membentuk organisma multisel, ianya memerlukan sel, tisu, X, sistem lalu membentuk organisma multisel. Jadi, manakah suatu contoh bagi X? Lihat pada peta alir di sebelah di mana kita dapat lihat selepas tisu merupakan organ. Jadi, pada jawapan kita juga dapat lihat terdapat satu sahaja organ iaitu ginjal. Maka jawapannya ialah C, organ. Soalan yang berikutnya, Rajah 1 menunjukkan struktur satu sel haiwan. Apakah fungsi P dan Q? Kita perlu tahu Q ialah jalinan endoplasma kasar, manakala P ialah mitokondrion. Jalinan endoplasma kasar berfungsi sebagai pengangkut kepada protein yang disintesis di dalam ribosom. Jalinan endoplasma juga berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Manakala mitokondrion berfungsi sebagai rumah sel, iaitu pusat penghasilan tenaga di dalam sel. Adenosil trifosfat ATP akan dihasilkan dalam mitokondrion semasa tindak balas respirasi aerob. Jadi, jawapannya ialah B. Rajah 3 menunjukkan satu organel sel. Terdapat dalam tumbuhan hijau sahaja, tempat di mana fotosintesis berlaku. Kata kunci yang perlu digariskan ialah tumbuhan hijau dan fotosintesis. Soalannya, apakah organel itu? Mari lihat satu persatu. A. Nukleus merupakan komponen paling besar yang berbentuk sfera, berfungsi untuk mengawal segala aktiviti sel. B. Vakuol merupakan kantong berisi cecair yang dipanggil subsel. Fungsinya ialah air akan meresap ke dalam vakuol sel tumbuhan dan sel akan menjadi segar. Dalam haiwan universal pula, vakuol akan mengecut, terlibat dalam proses pengosmokawalaturan, osmosis dan perkumuhan. C. Kloroplas berbentuk bujur yang mengandungi dua membran dan fungsinya ialah menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis. D. Mitokondrion berbentuk rod atau sfera, terdiri daripada dua lapisan membran iaitu membran luar yang licin dan membran dalam berlipat-lipat. Mitokondrion merupakan tapak penjanaan tenaga dan tenaga tersebut dijana dalam bentuk ATP. Selepas melihat huraian satu persatu, jawapan yang paling sesuai ialah kloroplas kerana fotosintesis hanya berlaku pada kloroplas yang terdapat pada sel tumbuhan sahaja. Soalan yang berikut, pernyataan berikut merujuk kepada organel Y. Struktur silinder kecil membentuk gentian gelindung semasa pembahagian sel. Apakah organel Y? Mari kita ketahui fungsi sel. Fungsi nukleus ialah mengawal aktiviti sel.
Fungsi mitokondrion ialah tapak pencernaan tenaga. Fungsi lysosom ialah menguraikan bahan organik kompleks. Dan fungsi sentriol membentuk gentian gelindung semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Jadi jawapannya ialah D. Rajah 1 menunjukkan struktur satu sel tumbuhan. A1. Pada rajah 1, namakan struktur berlabel R dan Q. Sebelum tu kita kena tahu setiap struktur yang berlabel. Jadi M itu merupakan dinding sel, N vakuole, Q jasad Golgi, P kloroplas dan R mitokondrion. Jadi struktur bagi R ialah mitokondrion, manakala Q ialah jasad Golgi. A2. Nyatakan fungsi struktur R dan P. R merupakan mitokondrion yang berfungsi sebagai tapak penjanaan tenaga. P pula ialah kloroplas yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Maka R ialah tapak penjanaan tenaga dan P ialah menyerap cahaya matahari. Soalan B. 1. Nyatakan komponen utama M. M ialah dinding sel. Komponen utama dinding sel ialah selulosa. B2. Terangkan satu ciri M. Dinding sel mempunyai lapisan yang kuat, dapat memberikan sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. C. Sel tumbuhan ini direndam di dalam air suling untuk tempoh masa tertentu. Terangkan keadaan struktur N. Kita perlu ketahui N ialah vakuole. Struktur N yang direndam di dalam air suling untuk tempoh masa tertentu akan berkembang kerana sel adalah hipertonik kepada air suling dan air akan meresap ke dalam sel. C2. Lukis rajah berlabel untuk menunjukkan keadaan sel TC1. Ini merupakan contoh lukisan berlabel di mana kita mestilah lukis keadaan vakuole yang telah mengembang atau saiznya lebih besar daripada saiz asal untuk menunjukkan air telah meresap masuk ke dalam sel tersebut.